A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama di muka surat 230. Alhamdulillah. Hari ini muka surat 230 kita akan bersama-sama untuk mentadabbur surah Hud ayat 72 sehingga ayat yang ke-81. Ayat 72 sehingga ayat 81 daripada surah Hud. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama lagi memulakan hari kita hari ini. Bagi orang yang masih pagi pada waktu ini, ada orang mungkin masih waktu malam, jadi kita dapat mulakan ataupun mengakhirkan malam, mengakhirkan hari kita ini dengan satu perkara yang terbaik, iaitu untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan juga mentadabbur Al-Quran. Masya Allah, walaupun sedikit kita buat hanya 30 minit untuk satu muka surat, tapi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Sebelum daripada itu, seperti biasa, insya-Allah, moga-moga dapat memberi feedback suara dan juga gambar, insya-Allah, pada pagi ini. Kita akan tengok pada hari ini ialah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam muka surat 230 ni, tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Jadi sebagaimana telah kita baca sebelum daripada ni, bahawa malaikat telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi membinasakan kaum Lut, iaitu kaum Sodom ataupun Gomorrah, sebagaimana yang disebutkanlah di dalam sejarah-sejarah, ataupun disebutkan juga sebenarnya perkara ni di dalam Taurat dan juga Injil, di dalam Old dan juga New Testament. Jadi malaikat ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sebelum daripada malaikat itu pergi kepada kaum Lut ni, malaikat ini telah singgah dulu dalam bentuk manusia, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kalau ikut pun ialah tempat mereka tu tak jauh, iaitu di antara Laut Mati dan juga tempat tinggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kenapa mereka ini singgah dulu di tempat Nabi Ibrahim? Kerana dua perkara. Yang pertamanya, nak beritahu kepada mereka bahawa mereka nak pergi ke mana dan apa tujuan dia, dan yang keduanya nak memberitahu satu khabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Sarah, yang pada masa itu telah tua, kedua-dua mereka ni, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada mereka melalui Jibril, salah seorang daripada malaikat itu adalah Jibril, bahawa mereka ini akan mendapat seorang anak, dan anak itu dinamakan sebagai Ishaq. Dan kemudian selepas daripada Ishak, mereka akan mendapat cucu pula, anak daripada Ishak itu, iaitu mereka akan mendapat anak yang mendapat cucu bernama Yaqub. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pada pagi ini muka surat 230 ni dengan ayat 82, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha inna hadza la syai'un ajib. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam muka surat ini 230 ni ayat 72, iaitu berkatalah Sarah, berkatalah isteri kepada, tak disebutkan nama di sini, tetapi memang sepakat ulama mengatakan namanya Sarah, iaitu berkatalah isteri kepada Nabi Ibrahim. Qalat ya wailata. Qalat ya wailata. Perkataan ya wailata ni kita tengok sini ialah satu perkataan yang digunakan oleh orang Arab, sebab ini adalah Quran bahasa Arab kan, iaitu satu perkara yang diungkapkan untuk menunjukkan satu perkara yang sangat besar yang berlaku. Oh, apa ni? Macam itulah lebih kurang kalau bahasa Melayu kan. Apa ni? Macam itulah. Ya wailata. Dia kata ya wailata. Jadi apa kata Sarah ni? Dia kata alidu wa ana ajuz, aku akan melahirkan anak sedangkan wa ana ajuz, aku ni dah tua. Jadi kalau perempuan tua dalam bahasa Arab dipanggil ajuz, kalau lelaki tua dipanggil syaikh, sebagaimana kita tengok dalam ayat ni. Jadi dia kata wa ana ajuz, dan aku ni dah tua. Pada masa tu dia katakan Sarah ni berumur, ada setengah riwayat mengatakan umur dia 70 tahun, ada setengah riwayat mengatakan umur dia pada masa tu 99 tahun. Jadi dalam tafsir jalan lain dia kata umur dia 99 tahun, tapi dalam tafsir yang lain dia kata umur dia 70 tahun. Tapi maksudnya ialah umur tu pada kebiasaannya ialah perempuan dah tak melahirkan anak. Tetapi
Jadi sebab itulah dikatakan ungkapan ni. Jadi tu a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha. Sedangkan ni juga ni suami aku ni syaikha. Syaikha tu maknanya tua sangat kan. Umur Nabi Ibrahim pada masa tu menurut dalam tafsir Jalalain dia kata ialah 120 tahun. Jadi maknanya 120 tahun dengan 99 tahun ataupun 70 tahun. So sangat tua lah. Inna hadza la syai'un ajib. Kata Sarah, ish, kalau macam ni benda ni pelik sangat ni. Pelik sangat ni. Macam mana ni boleh berlaku? Syai'un ajib. Dia kata. Jadi apa kata malaikat kepada mereka pada masa tu? Kata malaikat, qalu ata'jabina min amrillah. Dia kata, ata'jabina min amrillah. Kamu pelik ke wahai perempuan? Jadi dia gunakan ta'jabi. Tu maknanya adakah? Ta'jabina, kamu merasa pelik untuk perempuan. Ta'jab, ajaba tu maknanya asalnya adalah perkataan tu ta'jabina, kamu seorang perempuan. Ta'jabina min amrillah, daripada amrillah. Amrillah makna kudratillah kat sini. Amri sini ialah kudrah Allah, sebagaimana kata tafsir Jalalain. Jadi kamu pelik ke pada kuasa Allah? Gitu maknanya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kata malaikat. Malaikat kata rahmatullah, rahmat Allah dan juga wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ke atas kamu wahai ahlal bait. Ahlal bait makna keluarga rumah. Makna keluarga rumah itu ialah keluarga Nabi Ibrahim. Iaitu siapa-siapa yang berada di rumah Nabi Ibrahim lah. Makna mendapat barakat dan juga mendapat rahmat daripada Allah, mendapat barakat dari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu Hamidum Majid. Allah ini sangat-sangat Hamid. Hamid ni maknanya mahmud, iaitu yang maha terpuji dan juga mujib dan juga Majid. Majid itu karim maknanya. Karim maknanya yang mulia. Jadi ini nak mengajarkan kepada kadang-kadang kita dalam hidup kita kan kita pelik kan. Bila kita lihat satu benda kan, kadang-kadang tak logik, tapi kita akan katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Allah Taala boleh buat apa saja kan dia nak kan. Sebab apa? Allah tu maha berkuasa. Orang tua boleh melahirkan anak ke dan sebagainya kan. Semua tu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita merefer kepada Allah, maka tak ada benda yang pelik atas dunia ni kan. Jadi oleh kerana itulah maka ini adalah satu ajaran akidah kepada kita semua kan, iaitu kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Seterusnya kita tengok kan ayat seterusnya, itu ayat 74. Kita tengok ayat 74. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u. Apabila zahaba ni pergi, apabila telah pergi an Ibrahim, daripada Ibrahim ar-raw'u. Raw'u tu rasa takut kan tadi kita baca dalam ayat sebelum daripada ni, dalam muka surat sebelum ni 229, bahawa Nabi Ibrahim tu takut kepada tetamu-tetamu dia ni. Kerana tetamu-tetamu dia ni bila beri makanan yang sedap pula tak nak sentuh pula. Jadi biasanya kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu apabila tetamu datang, bila diberikan makanan, bila tak nak sentuh tu, itu menunjukkan bahawa tetamu tu nak satu benda yang tak elok kepada tuan rumah. Biasanya nak bunuh tuan rumah ke, nak rompak tuan rumah ke dan sebagainya. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim takut. Tapi bila malaikat ni, tetamu ni memberitahu bahawa mereka ni sebenarnya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi barulah hilang daripada Nabi Ibrahim tu rasa takut tu. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u. Apabila dah tak ada, dah hilang perasaan takut daripada Nabi Ibrahim tu, waja'athul busyra, dan bila dah diberitahu dengan khabar gembira tu. Khabar gembira tadi iaitu apa? Dia akan dapat anak tu. Dia dah akan dapat zuriat tu. Ini zuriat yang kedua daripada Sarah. Sebab zuriat yang pertama Nabi Ibrahim dah ada, iaitu daripada Hajar iaitu Nabi Ismail yang dah lahir sebelum daripada tu. Jadi dia kata waja'athu al-busyra, bila dah dapat khabar gembira tu, yujadiluna fi qaumi Lut. Bila malaikat ni beritahu bahawa mereka ni sebenarnya sedang menuju kepada kaum Lut. Mereka ni sedang nak pergi kepada kaum Lut. Maknanya nak pergi kepada kaum Lut untuk membinasakan kaum Lut. Jadi pada masa itulah Nabi Ibrahim ni dia yujadil ni maknanya macam bukan berdebat, tapi macam merayu sikit kan, merayu kepada bertanyalah kepada malaikat ni, kenapa kau nak pergi, kenapa nak, kita akan ceritakan sekejap lagi. Jadi yujadiluna, dia berdebat. Berdebat, kalau ikut bahasa berdebat maknanya iaitu dia bertanya-tanyalah fi qaumi Lut, dalam masalah kaum Lut ni. Maknanya kenapa nak ni. Jadi kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu, iaitu dalam ayat 75, dia kata inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Itu sifat Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim adalah yang pertama, dia ni adalah la halim. Adalah Allah SWT kata Nabi Ibrahim la halim.
Dia ni sangat-sangat halim. Sangat halim ni maksudnya seorang yang berhati lembut, dan itulah kalau kita kata dalam bahasa Melayu kan, hatinya sangat lembut. Awwahun munib. Awwahun ni ialah maknanya ialah seorang yang sentiasa berserah diri kepada Allah, sentiasa balik kepada Allah. Macam itulah sifat Nabi Ibrahim, halim, awwahul munib. Jadi apakah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Apakah mujadalah tu? Apakah rayuan? Apakah pertanyaan yang yang ditanya-tanyakan oleh Nabi Ibrahim tentang kaum Lut ni? Kaum Lut ini telah melakukan satu kejahatan, dan Nabi Ibrahim telah menyuruh anak saudara dia iaitu Lut itu untuk pergi. Jadi anak saudara Nabi Lut itu adalah bukan sebahagian daripada kaum Sodom dan juga Gomorrah tu, tapi dia pergi untuk berdakwah di sana. Jadi apabila Nabi ini malaikat ini datang untuk membinasakan kaum tu, jadi Nabi Ibrahim pun bertanya lah, apa soalan dia? Jadi masyhur yang diceritakan dalam hadis ialah dia bertanya dia kata atuhlikuna qaryatan wa fiha salasumi'atu mu'min. Dia tanya soalan dia. Soalan yang pertama dia tanya ialah, wahai malaikat, adakah kamu akan membinasakan satu kampung, satu negeri jika sekiranya ada 300 orang mukmin dalam tu? Kamu binasa tak mereka? Jawab malaikat, tidak. Kemudian dia tanya lagi, kalau ada 200? Kalau ada 200 tak juga, kami tak akan binasakan. Kalau ada 40? Kalau ada 40 pun kami tak akan binasakan. Kalau ada 14? Kalau ada 14 kami tak binasakan. Kalau ada seorang? Kalau ada seorang pun kami tak akan binasakan, kata malaikat. Jadi Nabi Ibrahim pun berkata kepada malaikat tu, di sana ada Lut, anak saudaraku. Jadi maknanya seolah kata, kenapa kamu nak binasakan kampung Lut tu, kaum di situ, kampung tu, sedangkan Nabi Lut ada kat situ, iaitu anak saudaraku ada di situ yang beriman. Dia kata, di mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara ini dalam surah Al-Ankabut ayat 32. Ayat 32 kita tak baca lah, kita boleh tengok nanti kan, kita dah baca dulu, boleh kan, ada recording kita, iaitu surah Ankabut ayat 32 menyebutkan perkara ni. Jadi lalu malaikat berkata kepada dia, Nabi Ibrahim berkata, qala fiha Lut, dia kata di sana tu ada Lut. Dia kata, kenapa kamu nak binasakan dia? Qalu, berkata malaikat, apa jawab malaikat? Nahnu a'lamu biman fiha, kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Tetapi kerana ini adalah merupakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kami tahulah macam mana nak buat dengan orang-orang yang beriman yang berada di situ. Itulah jadi sebab itulah selepas daripada tu, ya Ibrahim, dalam ayat 76 kita akan tengok kan, Allah SWT kata, ya Ibrahim a'rid an hadza. A'rid tu maknanya jangan berdebat lagi, stop berdebat, stop bertanya-tanya tentang isu ni, an hadza, terhadap isu kaum Lut ini. Innahu qad jaa rabbik, sesungguhnya telah datang keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keputusan arahan untuk membinasakan kaum Lut ini. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud, dan telah datang kepada mereka, malaikat beritahu telah datang kepada mereka azab yang memang tidak boleh ditolak lagi, tidak boleh ditolak lagi. Jadi seterusnya dalam ayat 77 kita tengok, walamma ja'at rusuluna luta. Jadi habis cerita pasal Nabi Ibrahim ni, kita sekarang beralih kepada kisah Nabi Lut ni. Sekarang ni Nabi Lut yang berada di negerinya, iaitu di tempat kaum Sodom tu. Jadi malaikat pun pergilah meninggalkan Nabi Ibrahim ni, dia pergi ke tempat tu, tempat Nabi Lut tu. Walamma ja'at rusuluna luta. Jadi apabila malaikat ni datang, jadi malaikat ni datang dalam bentuk lelaki-lelaki, dia bukan dalam bentuk malaikat. Jadi pada masa itu pun Nabi Lut ni pun tidak tahu bahawa yang datang ni adalah mereka datang ni adalah dalam bentuk lelaki-lelaki yang tampan, yang cantik, yang handsome dan sebagainya kan. Jadi mereka datang ni bertamu kepada Nabi Lut. Jadi Allah SWT kata, walamma ja'at rusuluna lutan si abihim. Si abihim ni maknanya maksudnya sedih. Nabi Lut rasa takut lah. Sebab apa kan, Nabi Lut dia tahu dah kalau ada tamu yang cantik, yang handsome datang ke rumah dia, nanti adalah tu masalah nanti kan. Masalah iaitu orang-orang negeri tu yang sangat jahat tu kan, yang suka untuk melakukan kita homoseks tu kan, iaitu untuk mengganggu lelaki-lelaki lah kan, terutama yang lawa-lawa dia kata kan. Jadi wadaqa bihim zar'a, pada masa tu zar'a tu maknanya ialah sadra, iaitu
sesak dada makna dia. Sesak dada makna susah hati dah dia kan. Wa qala hadza yaumun asib. Kata Nabi Lut, hari ni adalah hari yang paling dahsyat lah bagi aku. Paling susah lah bagi aku. Macam mana aku nak buat ni kan. Jadi ceritanya lelaki-lelaki tu datang kepada dia nak bertamu. Jadi tapi orang negeri Sodom tu tak tahu lelaki-lelaki datang pada asalnya. Tetapi macam mana dia boleh datang, macam mana boleh tahu? Sebenarnya perkara ini disebutkan oleh ahli tafsir, dibocorkan oleh isteri dia. Jadi isteri Nabi Lut ni, sebab itulah isteri Nabi Lut nanti dihancurkan kan, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 orang isteri Nabi. Yang pertama isteri Nabi Nuh yang tenggelamkan oleh banjir. Yang keduanya ialah isteri Nabi Lut ni. Nanti akan dia dihancurkan bersama dengan kaum Sodom tu. Jadi kejahatan apakah yang dilakukan? Di antaranya ialah disebutkan oleh dia ni berkhianat. Apakah antara khianat dia? Khianat dia ialah antaranya ni, iaitu dia memberitahu kepada orang negeri tu bahawa ni dalam rumah kami ni ada orang lelaki-lelaki yang tampan-tampan ni kan, yang comel-comel ni kan. Jadi selepas daripada mereka ni tahu, padahal Nabi Lut cuba untuk menyembunyikan kedatangan malaikat-malaikat ni kan. Nabi Lut pada masa itu tak tahu lagi bahawa ini adalah malaikat. Jadi waja'ahu qaumuhu. Selepas daripada mereka tahu, selepas rahsia tu bocor, mereka pun datang. Dalam Quran disebut yuhra'una ilaihi. Yuhra'una maknanya datang dalam keadaan gila-gila, maknanya penuh emosional. Sebab dah gila tengok kan. Maknanya kaum dia tu yuhra'una ilaihi. Ungkapan Allah Ta'ala guna perkataan yuhra'un dalam bahasa Arab, maknanya orang yang datang bukan datang bersegera saja, tapi bersegera dalam keadaan macam seolah macam tak siuman. Macam tak pernah emosi. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan Allah Ta'ala sebut kan, sebelum daripada ni pun mereka memang jahat. Bukan pada masa itu saja mereka ni nak melakukan kejahatan yang dikatakan homoseks, tapi maknanya sebelum daripada ni mereka memang, Allah Ta'ala kata wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, sebelum daripada ni mereka memang melakukan pekerjaan jahat tu, iaitu pekerjaan yang terkutuk tu. Qala ya qaum, lalu berkatalah Nabi Lut apabila lelaki ramai-ramai tu datang tu ke rumah dia. Qala ya qaum haula ibanati hunna atharu lakum. Kamu ni, maknanya dia nak lelaki tu lah. Jadi Nabi Lut berkata kepada mereka, ni ada perempuan ni, anak aku ada. Setengah ulama kata bahawa yang dimaksudkan banati itu ialah anak-anak aku, maknanya perempuan lah, bukan mesti maknanya anak dia saja, tapi maksudnya ialah semua perempuan ada banyak kan dalam negeri itu, maka perempuan yang ada, maknanya bagi Nabi Lut semua anak-anak mana perempuan itu adalah bukan anak-anak dia. Kata setengah ulama tafsir. Tapi setengah ulama tafsir lain kata bahawa yang dimaksudkan itu ialah anak-anak sendiri. Kamu nak kahwin dengan anak aku boleh kahwin dengan kamu. Haula'i banati. Ini anak-anak aku ada kan, kata mana? Minta maaf tak alih kan. Jadi haula'i banati. Ini adalah anak-anak aku, anak perempuanku. Hunna atharu lakum. Mereka ni lebih suci untuk kamu kan. Lebih suci. Ni banati hunna atharu lakum. Mereka ni lebih suci untuk kamu. Maknanya buat macam normal kan. Bukan tak normal macam ni. Fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi. Kata Nabi Lut, fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi. Janganlah kamu buat spoil Buat spoil maknanya buat memalukan aku di hadapan tamu aku ni. Pada masa tu ingat bahawa pada masa tu Nabi Lut belum tahu lagi bahawa itu semua adalah malaikat. Jadi dia kata kamu jangan buat spoil, jangan kamu buat memalukan aku di depan ni kan, buat kerja tak elok di depan tamu aku ni kan. Ni tamu aku baru datang ni kan. Alaysa minkum rajulun rasyid. Dia tanya sini kan soalannya. Maknanya Nabi Lut tanya kepada mereka, alaysa minkum, tidak adakah di kalangan kamu ni rajulun rasyid, orang-orang yang cerdik sikit? Tak boleh fikir ke maknanya kan. Maknanya sebab yang kita sebutkan tadi kan, bahawa mereka ni segera datang yuhra'un, datang dalam keadaan gila-gila, macam tak ada nak berfikir dah, macam tak ada fikiran dah, tak ada akal dah, macam kan dia penuh dengan emosi. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim ni, minta maaf, Nabi Lut ini tanya mereka, alaysa minkum rajulun rasyid, tak ada orang cerdik di kalangan kamu ni? Qalu, lalu apa kata kaum dia tu? Ni kaum dia berkata ni. Kaum dia berkata, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Dia kata, qalu, mereka berkata. Ni jawab kaum dia kepada Nabi Lut. Bila Nabi Lut nak tawarkan kan, kalau kamu nak kahwin dengan anak aku, ambil. Tak boleh kan. Lepas tu kamu jangan malukan aku di depan tamu-tamu aku ni. Kemudian dia kata, qalu, mereka berkata, laqad alimta, kamu tahu Lut. Dia kata,
Hai Lut, dia kata, kamu tahu, malana fi banatika min haqqin. Haqqin di situ maksudnya keperluan, hajah makna dia. Jadi maknanya di sini lah, kamu tahu Lut, kata, kami tak nak pun kepada anak-anak kamu ni. Gitu. Maknanya dia clear, ceritakan tanpa malu-malu lagi, menceritakan bahawa sebenarnya dia nak lelaki ni. Dia tak nak pun perempuan. Jadi dia kata, qalu laqad alimta, sesungguhnya engkau tahu, malana, tidak adalah bagi kami, fi banatika, pada anak-anak perempuan kamu, min haqqin, keperluan. Kami tak nak pun. Wa innaka la ta'lam ma nurid. Dia kata, tengok clear dia cakap. Dia kata, dan engkau tahu wahai Lut. Engkau tahu, wa innaka la ta'lam, sesungguhnya engkau tahu wahai Lut, ma nurid, apa yang kami nak. Itu kami nak tu ialah, kami nak buat tu lah kan, kerja jahat tu kan. Seterusnya Allah SWT berceritakan ayat 80. Ayat 80 Allah Ta'ala kata, qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Kata Nabi Lut, pada masa itulah Nabi Lut dah tak dapat nak lawan dah kan, jadi dia menyerah kan, cuma dia macam mengadu atau merintih. Merintih. Apa dia rintihan dia? Qala, kata Nabi Lut, law anna li bikum quwwah, kalaulah aku ni ada power, ada kekuatan, makna ada kekuatan, boleh tumbuk ke, boleh lawan ke dan sebagainya kan. Kalaulah aku ada kekuatan, saya aku akan buat, aku akan lawan kamu ni. Sebab apa kamu nak buat perkara yang tak elok ni? Jadi dia kata, qala law anna li bikum quwwah, kalaulah aku ni boleh lawan kamu, kalau ada kekuatan untuk lawan kamu, au awi ila ruknin syadid, ataupun kalau ada aku ni ada family yang boleh aku gunakan untuk menolongku melawan kamu ni. Jadi pada masa tu hanyalah rintihan lah. Sebab apa? Sebab Nabi Lut tak mampu nak lawan mereka ni, dengan ramainya mereka, dengan jahat mereka kan, dan mereka tahu dah, dan memang mereka ni nak macam tu kan. Jadi Nabi Lut hanya, jadi dalam ayat ni lah ulama-ulama sebutkan bahawa pentingnya ni gitu, seseorang itu untuk mencari kekuatan ni, dan juga pentingnya untuk kita ni mencari sokongan daripada saudara mara kita kan. Jadi maknanya saudara mara itu adalah penting kan untuk kita kan dalam kehidupan ni. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok ayat yang terakhir dalam ni, iaitu ayat 81. Allah Taala kata apa? Qalu, lalu mereka pun berkata, ya Lut. Siapa berkata ni? Sekarang ni yang berkata ni ialah bukan orang yang datang tu, bukan orang kaum dia, tapi yang berkata sekarang ni ialah malaikat tadi tu, yang dikatakan 3 orang 2 orang tadi kan. Lalu yang berkata, malaikat tu pun berkata, tetamu tadi berkata sekarang ni, tetamu kata qalu ya Lut, wahai Lut. Sebab dalam mereka ni masih lagi dalam bentuk manusia kan, iaitu berupa manusia, walaupun mereka ni malaikat. Mereka itu berkata, ya Lut, inna rusulu rabbik. Dia kata, wahai Lut, kami ni adalah merupakan rasul daripada Tuhan kamu. Maksud rasul tu maksudnya ialah bukan Rasulullah, bukan, tapi itu maksudnya ialah utusan daripada Tuhan kamu. Utusan maksudnya ialah malaikat lah. Difahami oleh Nabi Lut. Kami jangan bimbang seolah berkata macam tu kan, iaitu Lut jangan bimbang. Kami ni adalah malaikat yang datang daripada Allah. Jadi dia kata, ya Lut, inna rusulu rabbik. Kami ni adalah utusan-utusan daripada Tuhan kamu. Lan yasilu ilaik. Mereka tak akan boleh buat apa-apa terhadap kamu. Jadi bila dia bercakap macam tu, bila malaikat tu berkata macam tu, barulah lega Nabi Lut ni kan. Dah barulah. Sebab apa? Malaikat dalam ayat lain kan, kita akan tengok dan tempat-tempat lain kan, dia telah ditampar oleh malaikat ni kan. Tu orang yang datang tu kan, ditampar oleh malaikat sehingga mereka ni tak berjumpa jalan nak balik rumah kan. Meraba-raba. Tu di tempat lain diceritakan. Kita akan baca nanti insya-Allah. Jadi mereka ni bukannya insaf. Bila balik tu bukan mereka insaf, tapi datang lagi lepas tu nak jumpa, sebab mereka tak tahu ni malaikat kan. Jadi apa yang berlaku ialah lebih dahsyat lagi selepas betul kan. Sebab bila dia tampar tu tak nampak, hilang mata, kena tampar oleh malaikat tu yang datang. Jadi Allah SWT sebut sini, malaikat ni berkata kepada Nabi Lut, inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Mereka tak akan dapat buat apa-apa terhadap kamu. Fa'asri bi ahlika. Dan sekarang wahai Lut, hendaklah kamu berjalan meninggalkan tempat ni, bi ahlika, dengan family kau. Bi qita'in minal laili, pada waktu malam yang masih tinggal, wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan seorang pun berpaling ke belakang. Maknanya pesanan malaikat. Dia datang, malaikat ni kata, aku datang nak menghancurkan kaum ni, dan kamu sekarang ni wahai Lut berkemas-kemas, kamu siapkan berjalan tinggalkan tempat ni pada waktu malam yang masih berbaki, dan kemudian
Kau jangan siapa-siapa pun berpaling ke belakang. Jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang selepas daripada ni. Sebab apa? Jangan pandang belakang. Sebab malaikat akan menghancurkan kau ni. Dan kecuali dia kata illam ra'atak, kecuali isteri kamu. Ada dua riwayat sini. Adakah isterinya tidak dibawa? Satu riwayat begitu, bahawa dia hanya Nabi Lut ini bawa family dia saja, kecuali isteri dia dan orang beriman bersama dengan dia, dia tinggalkan tempat tu. Isteri dia tak bawa dan dihancurkan bersama-sama dengan kaum Sodom tadi. Ada satu pendapat kata bahawa dia berjalan bersama, dia ditinggalkan, tapi bila disebut jangan pandang belakang, dia pandang ke belakang. Bila dia pandang belakang, pada masa itulah berlakunya pembinasaan kaum Sodom itu. Dan pada masa dia mengeluh, dia kata kesiannya lalu datanglah batu terkena kepada isteri itu. Itu satu riwayat mengatakan. Tapi yang masyhurnya ialah dia tidak dibawa sekali, lalu dibinasakan. Jadi illam ra'atak, melainkan isteri kamu. Innahu musibuha ma asabahum, terkena kepada mereka apa yang terkena kepadanya apa yang terkena kepada mereka, iaitu kepada kaum Sodom tadi, kaum Nabi Lut. Jadi seterusnya inna mawa'idahum as-subuh, kata malaikat, kamu hendaklah berjalan tinggalkan tempat ni. Inna mawa'idahum as-subuh, janji mereka adalah waktu subuh. Maknanya pada masa itu dikatakan apabila ayam berkukuk saja, pada masa itu Allah SWT pun memulakanlah, mengarahkan kepada malaikat tu supaya mengangkat tempat kaum Nabi Lut tu ke atas langit dan kemudian dihempaskan ke bumi, kemudian dihujam dengan hujan batu sehingga hancurlah semua tu. Jadi itulah yang berlaku kepada kaum Nabi Lut kerana kejahatan mereka tu. Alaysa subhu biqarib, kata dalam ayat 81 ni yang terakhir, alaysa subhu biqarib, kata malaikat, bukankah subuh tu sangat-sangat dekat dah. Jadi maknanya tak jauh, tak lama selepas daripada malaikat tu dibinasakan dan selamatlah Nabi Lut dan juga orang beriman bersama dengan dia. Setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini. Jumpa lagi insya-Allah di hari-hari akan datang di muka surat 231. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk like, untuk follow, untuk subscribe dan juga untuk beri komen insya-Allah kalau ada apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.